Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah lana qulubana fi talabil ilm warzuqna al-ikhlasa fihi wal amala bihi wan nashra bihi hatta ya'tiyana al-yaqin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, bukakanlah hati-hati kami agar dapat kami menerima ilmu dan kurniakanlah kepada kami keikhlasan dalam kami mencari ilmu, mengamalkannya serta menyampaikan hingga ke akhir hayat kami. Amin, amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri, Imam Masjid Negara, Puan Pengerusi Bonda yang saya kasihi, Puan Rosniyati Mansur dan barisan AJK Gemenur Iman, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jutaan terima kasih pada semua kerana sekali lagi hadir untuk sama-sama kita imarahkan perjalanan Taman Syurga Gemenur Iman pada malam ini. Setelah mengakhiri tadabbur pada ayat 245 dalam kuliah sebelum ini, insya-Allah malam ini Al-Fadhil Ustaz akan menyambung tadabbur surah Al-Baqarah pada ayat 246. Tafadhal mashkura ya Ustaz. Bismillah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat yang terdahulu kita boleh rumuskan dalam bentuk Bani Israel ini. Mereka ni hangat-hangat tai ayam. Konon-konon nak berjuang untuk agama, tapi bila diarahkan untuk berjuang, mereka mengelakkan diri, melarikan diri. So kita pun sebenarnya ada perangai macam tu. Konon-konon lembut lidah kata aku buat semua ni kerana Tuhan, kerana agama bangsa dan negara. Tapi bila dituntut untuk melakukannya, masing-masing buat excuse. Tak boleh lah, macam tu lah, macam ni lah. Dia buat alasan. So Allah datangkan ayat seterusnya, ayat 246. Dan ayat ini sebenarnya masih lagi tentang bab jihad bersungguh-sungguh. Cuma Allah datangkan kali ini contoh yang kedua, peristiwa yang pernah berlaku pada zaman dulu. Peristiwa yang berlaku pada zaman dahulu, terutamanya yang melibatkan orang-orang Yahudi. Dan dalam cerita kali ini, cerita yang agak panjang, ada beberapa peraturan. Antaranya ialah kalau mahu berjihad, perlu ada ketua. Dan ketua itu perlu dipilih. Perlu sepakat untuk memilih ketua. Yang kedua, nak berjihad bukannya tangan kosong. Itu perlu ada latihan. Perlu ada skill dan latihan. Dan pemilihan ketua untuk berperang ini, dia bukannya kena kaya atau tidak semestinya Nabi itu sendiri kena jadi ketua. Tak. Orang yang jadi ketua ni, dia perlu fizikalnya layak untuk berperang. Dan yang kedua, dia perlu mahir taktik peperangan.
Dia perlu fizikalnya layak untuk mengetuai peperangan, dan yang kedua dia perlu mahir taktik peperangan. So, mana mungkin orang yang nak pergi berperang tanpa melalui latihan? Kerana peperangan, orang yang berperang ni dia kena fit. Dia kena fit. Kalau tidak biasa dan tidak terlatih, nak angkat senjata pun tak larat. Sebab sebelum berlakunya perang Badar, masyarakat di Madinah waktu itu terdiri daripada siapa? Peniaga, petani dan juga penternak. Jadi mereka-mereka ni sebelum perang Badar, mereka perlu diberi latihan terlebih dahulu sebelum pergi berperang. Maka Allah datangkan kisah. Allah ajar melalui kisah orang terdahulu supaya orang sekarang dapat belajar. Di samping itu, kita juga dapat tahu perangai orang-orang Yahudi ini terutamanya berkaitan dengan arahan-arahan daripada Allah dan bagaimana sikap mereka. Dan kita berharap, doa agar kita tidak mewarisi sikap-sikap yang teruk dan buruk ini. Okey. So, alam tara, tidakkah kau lihat wahai Muhammad, dan tara juga bermaksud engkau tak tahu ke peristiwa yang berlaku pada waktu itu. So, ada kemungkinan kita langsung tak tahu dan ini adalah ilmu baru untuk kita. Lalu Allah datangkan dalam bentuk begitu supaya kita tertanya-tanya, tahu apa ni? Mari aku ambil tahu. Alam tara. So, apa yang perlu diambil tahu ni? Alam tara ilal mala'i min bani Israila min ba'di Musa. Cuba kau tengok ada satu kisah tentang al-mala' min bani Israel. Ketua-ketua dalam kalangan Bani Israel min ba'di Musa. Peristiwa ini berlaku selepas kewafatan Nabi Musa. Dia tentang kisah ketua-ketua Bani Israel selepas kewafatan Nabi Musa. Untuk rekod, tuan-tuan, bila disebut ketua Bani Israel, kita perlu tahu bahawa Bani Israel ni terdiri daripada 12 kaum yang besar. 12 puak yang besar. Dekat Malaysia lebih dahsyat. Kita ada 14 negeri berbeza. Diorang 12. Kita ada 14 negeri berbeza. Dan setiap negeri dia ada kuasa tersendiri. Setiap negeri dia diperintah ada kuasa tersendiri. Mujur setiap negeri itu ada satu orang ketua. So masih boleh lagi diharapkan agar boleh dapat bekerja sama kan sesama negeri ini. Tapi Bani Israel terdiri daripada 12 puak suku kaum. Setiap suku kaum dia ada 6 orang ketua. Berapa orang? 6 orang elders, ketua. Satu kaum ada 6 elders. 12 kaum ada berapa elders? Ada 72 elders. 72 ketua. So dalam satu kaum, 6 elders, dia tak ada ranking, tak ada hierarki. Daripada 6 tu, dia tak ada hierarki. Dia bukan yang elders nombor 1 ni paling berkuasa, nombor 2 timbalan, tak. Keenam-enamnya ada kuasa autonomi. Keenam-enam elders dalam satu kaum, dia ada undi dia sendiri. Dia berhak membaling undi. So kalau begitu bentuk diorang ni punya banyak ketua,
kan sangat sukar untuk buat satu-satu keputusan. Kan? Sangat sukar nak buat satu-satu keputusan. Terutamanya bila melibatkan keperluan buat keputusan yang segera. Seperti peperangan. Nak berperang mana boleh teragak-agak. Kan? Nak berperang, jeneral perang tu kena buat keputusan. Okey, ke kanan. Okey, ke kiri. Maju. Okey, mundur 3 langkah. Kena dengar satu arahan. Dia tak boleh 72 arahan dikeluarkan serentak untuk askar berperang. Tak boleh. Tak mungkin. So, sebab tu dalam cerita ini, orang-orang Yahudi ini mereka nak cari ketua. Kisah ni selepas daripada kewafatan Nabi Musa dan mereka nak cari ketua perang. Iz qalu li nabiyyin lahum. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka. Ketika mereka berkata kepada nabi mereka. So, bila Allah guna perkataan nabiyyin, dia bukan sahaja nabi ini, tetapi ada beberapa orang nabi lain juga. So selepas kewafatan Nabi Musa, ada beberapa orang nabi yang memimpin Bani Israel. Lantas setiap nabi itu ditanya tentang, boleh tak lantik dalam kalangan kami seorang ketua. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. So dia minta apa pada nabi dia ni? Ib'ath lana, lantik bagi kami malikan, seorang raja, seorang ketua. Nuqatil fi sabilillah. Ketua ini nanti akan memimpin kami berperang di jalan Allah. So para pemimpin Bani Israel 72 orang tadi minta nabi dia lantik satu orang ketua perang. Malikan bermaksud ketua perang. Maknanya bukan nabi tu yang dia suruh lead peperangan tu. Kan berbeza dengan sahabat pada waktu perang Badar. Bukankah para sahabat bila terima arahan berperang, dia tak perlu cari ketua lain. Mereka hanya perlu patuh, tunduk dan taat pada perintah Nabi. Sebab mereka sudah pun mengiktiraf Nabi sebagai ketua. Tapi pelik dia perangai Yahudi. Dia sanggup berdepan dengan Nabi, minta Nabi dia lantik ketua lain. Seolah-olah dia nak cakap dengan Nabi dia, engkau tak layak jadi ketua kami, cuba lantik orang lain. Kami nak berperang ni. Nampak tak? Ni apa yang orang buat ni? Mereka kononnya kata mereka akan pergi berperang bila ada ketua. Apa, Nabi tu bukan ketua ke? So dia minta Nabi dia, cuba lantik ketua untuk kami. Satu sudut yang lain ini mengajar pada kita untuk berjihad ni perlu ada ketua. Jihad takkan ada tanpa ketua. Ketua perlu dilantik dan ketua perlu dikenali. So, kalau tak tahu ketua, dia bukan main tangkap muat je, tak boleh lantik siapa-siapa je, tak. Kan? So, bila dia kata ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. Lantik bagi kami ketua, kami akan berperang di jalan Allah.
Dan kenapa tiba-tiba minta ketua? Sebab mereka nak menguasai tanah yang dijanjikan. Nabi Musa tak berkesempatan nak bawa Bani Israel ni pergi menguasai tanah yang dijanjikan. Sekarang ni Palestin. Tanah yang dijanjikan. Mereka lama bersama dengan Nabi Musa 40 tahun sesat di atas padang pasir, padang teh. Bila Nabi Musa wafat, barulah generasi-generasi yang baru ni bersedia untuk berperang. Sebab waktu Nabi Musa, tak kala mereka keluar, mereka dah berjaya lepas daripada Firaun, berjaya melalui Laut Merah. Selepas lalu Laut Merah tu, Allah sudah pun perintahkan untuk mereka ni, Bani Israel bersama Nabi Musa, pergi ke tanah yang dijanjikan tu, Palestin. Berperang dengan orang kat situ tu. Tapi apa respon mereka? Apa respon Yahudi? Kata apa? Anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Engkau Musa, engkau dengan Tuhanmu lah pergi berperang sana. Kami nak duduk-duduk kat sini. Itu respon dia. Dia suruh berperang tak nak. Itu generasi awal tu. Suruh perang tak nak. Lalu Allah haramkan mereka untuk masuk ke tanah yang dijanjikan dan mereka sesat 40 tahun atas padang pasir. Padang teh. Bila Nabi Musa wafat, generasi baru naik, barulah konon-konon kami bersedia dah untuk berperang. So lantik ketua perang dalam kalangan kami. Ib'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah. By default, Nabi tu dah boleh bawa berperang pun. Boleh jadi pemimpin, boleh jadi ketua. Tapi tak. Dia pandang remeh. Dia pandang remeh institusi kenabian. Itu satu sudut. Ada sudut pandang kedua, kenapa dia tak nak Nabi tu jadi ketua? Sebab mereka melihat Nabi tu dah tua. Dah tua. Seorang tua tak layak memimpin perang. So dia suruh lantik yang baru. Kemudian Nabi dia respon. Qala. Nabi dia respon. Nabi dia jawab. Hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Betul ke engkau nak berperang ni? Bukankah jika nanti kamu diwajibkan berperang, kamu tak akan berperang? Tengok. Diorang minta Nabi diorang lantik seorang ketua. Tapi Nabi dia respon, ya ke korang nak berperang? Nabi dia tak respon, ya ke kau nak ketua? Bukan. Nabi dia respon, betul ke semua ini kerana jalan Allah? Kan? Ustaz Nazri, ni keluar masuk TV ni betul ke ikhlas ni? Macam tu. Kan bila kita buat statement, saya ikhlas ni di jalan Allah. Betul ke ikhlas di jalan Allah ni? Kan nanti kalau disuruh berperang, korang tak pergi. Qala hal asaitum in kutiba alaikumul qitalu alla tuqatilu. Ya ke? Kalau nanti diwajibkan, kamu tak pergi. Kan? Lalu mereka nak cover. Nabi ini dipercayai dia ni Yusha bin Nun yang menggantikan Nabi Musa. Tapi waktu tu dia dah tua dah. Dia dah tua. So Nabi ini dia bukan sekadar menjadi orang tengah antara kaum dia dengan Allah. Apa kaum dia nak? Okeylah aku doakan. Cuba doakan gini. Okeylah aku terus doakan. Tak. Nabi ni dia berdakwah. Dia nak betulkan kaum ni. Maka dia bertanya,
Dia bertanya dengan pertanyaan yang tepat. Korang bukan nak ketua. Masalah utama korang betul ke nak ikut arahan ni? Kan nanti kalau diwajibkan untuk berperang, korang pergi ke? Lalu mereka beramai-ramai memberi alasan. Apa dia? Qalu wa malana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina. Mana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah, sedangkan kami telah diusir dari kampung halaman kami dan anak-anak kami telah apa nama? Telah dihalau. Kami dan anak kami telah dihalau daripada kampung halaman. Mestilah kami nak berjuang. Kan perhatikan di awal, daripada awal disebut nuqatil fi sabilillah. Okey, nuqatil fi sabilillah. Respon daripada Nabi dia tak sebut pun fi sabilillah. Respon daripada Nabi dia, kalau disuruh berperang, korang pergi ke? Korang berperang ke? Tapi kali kedua jawapan dia, nuqatil fi sabilillah. Seolah-olah kami dah konsisten nak berjuang di jalan Allah. Bukankah kadang retorik ini, retorik ni apa? Tahu cakap je, buatnya tak. Sedap didengar, tapi tak dibuat. Lalu diberi alasan, mana mungkin kami tidak berperang di jalan Allah. Kami telah diusir daripada kampung kami dan daripada anak-anak kami. Tuan-tuan, dia punya jawapan macam tak match. Kan? Jawapannya macam tak match. Sedangkan Nabi mereka sendiri dah tahu dah perangai buruk diorang ni. Waktu tu, memang mereka sibuk nak minta panglima perang, tapi nanti kalau dah ada, kan banyak songil tak nak pergi berperang. Kan? So bila ditegur begitu, mereka kata memang mereka akan berperang. Malah mereka pandai bercakap dan bertolak dalil. Lalu mereka keluarkan hujah. Kenapa mereka nak berperang? Kenapa? Dia kata kami diusir dari kampung halaman dan juga anak-anak kami. Mereka berperang sebab mereka marah dihalau dari kampung halaman. Mereka sedang marah. So kalau dihalau pun sudah berat, kalau diri sendiri dihalau pun sudah berat, bayangkan kalau ahli keluarga juga kena halau. Tapi bukan alasannya kerana jalan Allah. Kau dihalau daripada kampung halaman, apa kaitan dengan jalan Allah? Apa kaitan dengan agama ni? Kan? Kami nak berperang di jalan Allah. Apa alasannya? Sebab kami dihalau dari rumah. What? Itu alasan yang valid ke? Bukan berperang di jalan Allah ni sebab nak mendukung, meninggikan agama ke? Untuk berdakwah, sebarkan Islam. Tengok alasan dia, sangat peribadi. Kami dihalau kot. Apa kaitan dengan jalan Allah? Nampak tak? Kadang kita konon-konon berdegar-degar, ini untuk agama. Tapi cuba perhati apa yang dia buat. Tak ada satu pun untuk agama. Kan? So, apa yang diberi alasan tu sebenarnya sangat kontra berbanding dengan apa yang diterangkan.
Waqad ukhrijna min diyarina. Kami diusir daripada rumah kami. Kau berjuang ni untuk agama ke atau sebab engkau tak dapat harta engkau rumah tu? Kau berjuang ni untuk rakyat ke atau kerana engkau tak dapat jawatan tu? Yes. Kebanyakan manusia berjuang untuk diri sendiri. Bukan untuk agama. Malah lebih perit, ramai orang menyokong. Yang penyokong tak dapat apa-apa pun. Yang penyokong tak dapat apa-apa. Qad ukhrijna min diyarina wa abna'ina. Kemudian Allah kata, falamma kutiba alaihimul qital. Maka tatkala diwajibkan ke atas mereka berperang, tawallau illa qalilam minhum. Maka sekejap itu mereka berpaling kecuali sebahagian kecil dari mereka. Bila benar-benar disuruh berperang, mereka buat alasan tak nak pergi. Sakit perut lah, ceret beret lah, kencing manis. Rumah kami tak ada siapa nak jaga, anak isteri kami. Tu kebanyakan perangai Bani Israel. Bayangkan tuan-puan, ada riwayat yang menyebut bahawa bilangan mereka 80,000. Bilangan mereka 80,000. Dan daripada 80,000, hanya 313 yang pergi berjuang menentang Jalut. Ini kes pertembungan antara Talut dan Jalut ni. Daripada 80,000, hanya 313 yang pergi menentang Jalut. 313, ya, sama bilangan dengan tentera Badar. Sama bilangan dengan tentera Badar. Kan? Kita pun ada perangai macam tu. Kadang pandai cakap je. Bila tiba masa nak buat, sikit je yang turun bekerja. Kalau part bagi idea, masing-masing ke bulan ke bintang idea dia. Ramai bagi idea dan cadangan. Tapi bila tang implement, tang buat kerja, berapa kerat je yang turun. Ini semua poyo. Kan? Kalau begitulah, beginilah. Saya mesyuarat, dia bagi idea, melangit tinggi. Gunung Kinabalu saya panjat. Bila hari kejadian, batang hidung pun tak nampak. Alamma kutiba alaihimul qitalu tawallau. Mereka berpaling. Kemudian ayat seterusnya, wallahu alimun bizzalimin. Allah tahu orang-orang yang zalim. Itu kategori orang zalim. Rupanya yang kita berlagak poyo ni zalim, tuan-puan. Dalam masyarakat berdegar-degar, hari kejadian tak pergi, itu zalim nama dia. Wallahu alimun bizzalimin. Itu zalim. Dan semua itu masuk buku tau. Masuk buku. So, kembali kepada situasi mereka minta general perang. Kan dia minta general perang. Tapi Nabi dia kata, betul ke kau nak berperang? Kata betul. Alasan kami valid, betul. Walaupun ada cacat celah pada alasan tu. So, Allah tetap lantik. Allah dengan penuh kasih sayang dan rahmat tetap lantik ketua
dalam kalangan mereka. Maka ini keputusan Nabi. Ini keputusan respon Nabi tentang pelantikan ketua. Wa qala lahum nabiyuhum, dan Nabi mereka berkata kepada mereka. Cuba tengok Wa qala lahum nabiyuhum, berkata kepada mereka Nabi mereka. Kenapa perlu diberi penekanan? Nabi mereka berkata kepada mereka, 2 kali mereka. Why? Itu ingatan kuat buat kita. Ada kalanya kita ni kata, oh kami taat, kami patuh. Tapi bila arahan tu betul-betul datang daripada entiti yang kita perlu taat dan patuh, kita tak ikut pun. Ini bukan orang lain. Ini Nabi yang mereka kenal. Nabi daripada bangsa mereka sendiri. Nabi yang mereka sendiri akui dia Nabi. Bertitah bercakap pada mereka. Apa Nabi mereka cakap? Inna Allah, sesungguhnya Allah. So Nabi mereka mendatangkan titah dan kata ini putusan Allah. Ini Allah yang lantik. Inna Allah, ini Allah yang lantik. Qad ba'athalakum, telah melantik buat kamu Talut sebagai raja. Nabi mereka kata Allah lantik Talut jadi raja. Kita nak tengok apa respon dia dan kita nak tengok juga perangai orang kita. Perangai kita. Apa respon mereka? Qalu. Mereka jawab, Anna yakunu lahul mulku alaina? How is it possible for him to be considered ketua among us? Mustahil dia boleh jadi ketua memerintah kami. Macam mana dia dapat kuasa, dapat mandat, boleh perintah kami? Mereka tak terima Talut dilantik jadi pemimpin. Pertama tak ada siapa kenal dia. Sebab Talut ni siapa? Talut ni pengembala kambing. Badan dia sado. Dan dia tak ada duit. Bukan dalam kalangan bangsawan. Bukan orang kaya. Tak dikenali. Tapi Allah lantik. Sama macam kita. Bila kita tak terima hakikat, tuan-puan. Bila kita tak terima hakikat, kita akan datangkan bentuk-bentuk alasan sampai ke tahap menidakkan. Mengkritik kelayakan orang tu. Mempersoal, mempertikai apa kelayakan orang tu. Talut ni, orang ni tinggi. Orang ni tinggi, badan besar. Tu Talut. Orang ni tinggi, badan dia besar. Jadi pengembala kambing. Allah lantik dia jadi ketua sebab dia pandai teknik peperangan. Yelah nak jaga kambing, dia mesti ada baca punya orang. Dia bukan, kita tak boleh tak pandai nak jaga kambing. Dia kena ada taktik dan teknik. Nak kawal the crowd. Kambing kot. Tuan-tuan ingat senang jaga kambing. Jaga lembu lebih senang dari jaga kambing. Sebab kambing ni dia punya degil lain macam. Kerana itu para Nabi dan Rasul, Allah aturkan mereka sebelum jadi Nabi dan Rasul,
mereka perlu belajar untuk jaga kambing, jadi pengembala kambing. Nabi SAW bukan pengembala lembu, dia bukan pengembala unta, dia mengembala kambing sejak dari kecil. Kambing ni binatang yang degil. Degil. Tuan-tuan ada tak tengok TikTok? Ada seorang yang dia mengembala kambing. Kambing dia dibagi nama apa? Diana lah, apa, macam-macam nama kambing dia dapat. Dia buat video, dia tengok degilnya kambing tu. Sampai menjerit orang tu, sini, sini. Tak dengar. Tak nak dengar. Tolut latar belakang dia bukan anak siapa-siapa, tak terkenal, tak ada pengaruh, tak ada kuasa politik, tidak kaya, bukan bangsawan, tapi Allah lantik dia jadi ketua. Dan Nabi mereka kata, ini Allah yang lantik. Sama keadaan macam kita. Kawan kita dapat rezeki, naik pangkat. Siapa yang bagi naik pangkat tu? Allah. Tapi kita lihat tak Allah yang beri dia naik pangkat? Atau kita lihat, aku satu batch dengan dia kot. Asal dia naik, apa kelebihan dia? Ni mesti tukang kipas bos ni. Nampak tak? Kita takkan nampak Allah yang mengangkat orang tu naik pangkat. Tak. Kita terus serang peribadi dia, apa kelayakan dia, aku lebih layak. Aku begini dan begini. Anna yakunu lahul mulku alaina. Macam mana dia ni boleh jadi pemimpin kami? Wa nahnu ahaqqu bil mulki. Dan di sini perangai sebenar terserlah. Kami berhak untuk jadi pemimpin. Rupanya daripada awal, tak kala mereka minta Nabi mereka pilih pemimpin, mereka sebenarnya quote kata, pilih kami sebagai pemimpin. Mereka nak endorsement daripada Nabi. Kita dekat Malaysia tak buat macam tu kan. Waktu nak pilihan raya baru nampak dekat surau dekat masjid kan. Baru jumpa tok guru itu bergambar dengan ustaz ni, ustaz tu, tok guru ni minta restu. Konon-konon kami dapat restu daripada orang agama, maka kami layak jadi pemimpin. Apa beza perangai kita dengan Yahudi? Kan? Wa nahnu ahaqqu bil mulki minhu. Kami lebih layak. Ini mereka punya intention sebenar. Kami lebih layak. Alah, mereka kata apa? Walam yu'ta sa'atam minal mal. Dia harta apa pun tak ada. Tuan-tuan, kenapa kita tidak bertanding PRN, PRU hari itu? Pertama, kita kena letak deposit paling kurang 10,000 untuk satu kerusi. Kalau kita tak mendapat jumlah undi minimum, wang deposit hangus, tidak dikembalikan. So nak bertanding kena ada duit. Orang-orang kebanyakan ni yang kais pagi makan pagi memang taklah untuk bertanding. Tu walam yu'ta sa'atam minal mal. Dia tak diberi keluasan harta kekayaan pun. Dia bukan orang kaya. Kami lebih berhak. Kami lebih layak jadi pemimpin. Entah, aku pun tak tahu. Judi ke tak judi. Dah peraturan ni macam tu.
Walam yu'ta sa'atan minal mal. Satu kena pastikan dulu, ada tak orang menyokong kita, bukan syok sendiri. Alasannya supaya prevent daripada entah mana-mana konon-konon nak bertanding juga. Dalam ayat ni, Allah reveal apa yang ada kehendak sebenar mereka. Memperkuda institusi agama. Seolah-olah mereka dapat restu melalui saluran Nabi. Seolah-olah mereka dapat restu untuk jadi pemimpin. Bila Allah decide untuk lantik seorang pemimpin, mereka tak puas hati, lantas mengkritik perlantikan itu. Dan kemudian Nabi dia respon. Setelah dia kata dia bukan ada harta apa pun. Nabi dia respon. Innallah, sungguh Allah. Berapa kali penekanan ni? Atas innallah, di sini innallah. Allah yang pilih dia menjadi ketua bagi kamu. Innallaha astafahu alaikum. Allah yang pilih dia ke atas kamu. Istafa maksudnya pilih. Kan macam Nabi SAW, Nabiul Mustafa. Nabi yang dipilih. Ada perkataan lain selain daripada istafa, ikhtiar. Ikhtiar pun pilihan juga. Ataupun ijtiba. Ijtiba pun pilihan juga. Lalu apa beza ketiga-tiga benda ni? Kalau ikhtiar, kita memilih, kita berusaha untuk memilih. Ikhtiar. Kita dah berusaha, tinggal ada option yang tu je. Okay, tinggal kita pilih. Kita memilih dengan usaha kita. Ada campur tangan usaha. Ijtiba, kita pilih kerana ada potensi. Itu ijtiba. Terutamanya bila dikaitkan dengan Allah, Allah pilih kita kerana kita ada potensi besar. Ijtiba. Kalau istafa, sini istafa, pilihan yang dibuat tu tanpa ada apa-apa alasan. Memang Allah nak begitu. Kalau saya tanya, Kak Noraza suka tak KitKat? Katalah dia suka KitKat. Lepas tu kita tanya, kenapa suka KitKat? Dia tak ada alasan. Memang suka. Bukan sebab sedap ke, bukan sebab dia bungkusan ke, tak. Memang dia suka, memang dia nak pilih. So orang lain tak ada say. Nak kata itu, nak kata ini, tak. Memang aku suka. Itu istafa. So Allah pilih Nabi SAW sebagai Nabi terakhir sebab memang Allah nak, tanpa sebarang alasan. Sebab nak. Sebab boleh. Tu. Istafa. Sebab nak. So Nabi dia kata, sungguh Allah nak dia. Bukan ada alasan pun, tak ada alasan. Allah memang nak dia jadi pemimpin ke atas kamu. Dan bukan hanya itu. Wazadahu bastatan fil ilmi wal jism. Dan Allah telah kurniakan dia kelebihan. Ada dua kelebihan. Bastah ni luas. Lapang. Bastah ni luas, lapang. Allah beri dia apa? Kelapangan dalam apa? Fil ilmi. Dia banyak ilmu. Wal jism. Badan dia gagah. Allah beri kelebihan pada Talut kerana dia ada ilmu peperangan dan dia
gagah, tubuh badan dia fit, berani. Satu dia sesuai jadi pemimpin. So tuan-puan, rupanya untuk pilih pemimpin, kita kena kenal pasti apa kerja yang dia nak buat. Apa kerja yang dia nak buat. Kalau dia punya task ialah untuk menyediakan sejumlah pakaian sempena hari kebangsaan, maka pilihlah ketua yang sekurang-kurangnya tahu selok-belok menjahit. Bukan asal popular je, mesin jahit pun tak kenal, lantik ketua. Itu gila. So kalau dia nak menjadi pemimpin utama negara, so kita nak negara ni dipacu ke mana? Kalau part ekonomi sedang merudum, carilah pemimpin yang sekurang-kurangnya tahu tentang ekonomi, bukan tahu bercakap. Tahu tentang ekonomi. Ada idea macam mana nak kembangkan dan bangunkan. Bukan hanya tahu bercakap. So, Allah pilih general perang ni kerana sesuai dengan keadaan peperangan tu. Pemimpin perang perlu fit tubuh badan dan tahu ilmu peperangan. Dan Allah kata, Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah beri kekuasaan pada siapa yang dia nak. Allah berhak untuk pilih siapa yang jadi ketua. Manusia tak boleh persoal keputusan yang Allah dah buat. Satu ayat ni juga mengkritik keras kepada kafir Quraisy yang tak pernah terima Nabi sebagai Nabi dan Rasul. Sebab diorang punya alasan apa? Kami juga berhak layak untuk jadi Nabi. Kenapa tak pilih kami? Wallahu yu'ti mulkahu man yasha. Allah berkuasa untuk beri pemerintahan kepada siapa yang dia nak. Wallahu wasi'un alim. Ilmu Allah sangat melaut, sangat meliputi. Ilmunya sangat meliputi. Gitu. So tuan-tuan dan puan-puan, kita berhenti dulu pada 247. Ini adalah tentang kisah sejarah dan tentang sangat relevan dengan situasi masyarakat kita, terutamanya mereka-mereka yang nak menjerumuskan diri dalam bidang kepimpinan dan politik ni. Di sini kritikan keras. Politik ni jangan ditunggang agama tu semata-mata nak tunjuk yang kita layak jadi pemimpin. Nak jadi pemimpin ni perlu jelas hala tuju. Perlu mempunyai latar belakang yang sesuai. Bukan tangkap muat. Bukan semata-mata pandai bercakap. Dia tak tahu nak memberi hala tuju. Ke mana negara ni nak pergi. Gitu. So tuan-tuan dan puan-puan, kembali kepada moderator. Alhamdulillah, saya ada nak buka soalan ke Ustaz? Kita ada 10 minit lagi insyaAllah. Takut saya nak menturuti orang rumah. Okey, baik-baik. Ustaz ada hal kan? Semua soalan simpan untuk next session lah insyaAllah. Yes, boleh. Okey, Alhamdulillah. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kathira jazak kepada Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nazri yang telah berkongsi tadabbur ayat 246 dan 247 pada malam ini. Al-Fadhil Ustaz telah memulakan ayat tadabbur malam ini dengan peringatan alam tara. Tidakkah engkau ketahui, sekali lagi memberi ibrah yang besar kepada kita akan sikap Bani Israel yang tidak sudah-sudah meremeh-temehkan perkara-perkara yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Taala.
Persoalan tidakkah engkau ketahui memberi satu kata kunci pada saya sendiri yang mana peringatan alam tara ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu akan tiap tingkah laku kita semua. Mudah-mudahan menjadi petunjuk agar diri tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang zalim seperti mana kaum Bani Israel yang sering beralasan dan mempertikaikan dalam apa jua yang diperintahkan Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Ya Allah, rahmatilah kami dengan Al-Quran. Segala kekurangan dan ketidaksempurnaan sepanjang kuliah Maghrib malam ini berlangsung, saya Puan Azrina Abu Bakar mewakili tim Gemenur Iman memohon jutaan kemaafan sebelum saya menyerahkan tugas terusnya kepada adinda saya Puan Amira Suhana untuk mengendalikan perjalanan akhir kuliah malam ini. Sekali lagi dengan penuh hormat dan ucapan terima kasih saya mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk menutup kuliah Maghrib kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-Asr. Dipersilakan Ustaz. Subhanak Allahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa makan malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.